Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Sebelum saya mengenalkan tamu saya pada malam ini, Cinta. Cinta kepada Nusa kini dan selamanya tak berbelah bagi. Itu rangkap pertama lagu yang kemudian yang dipetik menjadi tema sambutan kemerdekaan ke-57 tahun ini, iaitu Malaysia, di sini lahirnya sebuah cinta. Jadi itu membuka kepada pelbagai persepsi dan juga sebenarnya arah nak dituju. Saya akan beri peluang kepada tamu saya istimewa malam ini, Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia di sini. Ya, Cinta dan Hari Merdeka kali ini, Datuk. Mungkin sekali pandang orang yang tak biasa mengikutinya akan rasa cinta, tetapi kalau mereka yang membaca lirik lagu itu tentunya tahulah. Tapi mungkin pandangan Datuk Seri. Hari ini kita bercakap, berkisar pada persoalan cinta. Love kalau dalam bahasa Inggerisnya, yang sudah tentu tema kemerdekaan pada kali ini ialah mengenai hati kita. Ianya mungkin berbeza yang lepas, lebih pada soal-soal yang berkaitan dengan dasar kerajaan, berkenaan dengan perkara-perkara yang menjadi tema kepada pembangunan dan sebagainya. Dan pada kali ini kita dah mendapat feedback daripada ramai orang, pandangan-pandangan. Kita kembali kepada hati. Dan sudah tentu bila kembali pada hati, kita cari kata-kata yang menyentuh hati. Dan sebab itu pada kali ini asalnya bila kita memetik Malaysia di sini lahirnya sebuah cinta itu, datangnya asalnya daripada lagu Allahyarham Sudiman, lagu warisan. Di sini lahirnya sebuah cinta, iaitu mengenai negara kita, mengenai Malaysia. Dan secara mendalam saya melihat kreativiti pelbagai pihak. Ya, benar, kerana bila mereka pergi jauh, tak ada nasi lemak, tak ada teh tarik, tak ada roti canai, kampung halamannya, kawan, tetangganya, cuaca kita, keindahan muka bumi kita dan sebagainya. Sebenarnya inilah yang sepatutnya menjadi asas perpaduan dan kesatuan kita semua, iaitu kita cinta itu lahir daripada negara kita. Datuk, kalau kita lihat pada tahun ini pelbagai cabaran mendepani negara, dan mungkin itu juga sesuai nak diungkapkan dalam aspek cinta itu, kerana balik berasas tapi melihat kepada pelbagai tafsirannya dan juga penjelmaannya. Dan mungkin ramai yang melihat pada tragedi 370 dan 17 itu merasakan inilah peluang untuk menzahirkan. Mungkin yang terlibat secara langsung itu jumlahnya kecil melihat kepada penduduk yang mungkin 30 juta dalam konteks itu, tetapi inilah satu hari yang begitu signifikan, 57 tahun Merdeka 1957 misalnya, untuk semua ini diabadikan. Ya, semuanya kalau kita lihat kedua-dua tragedi yang berlaku, ia menyentuh orang yang tercinta. Mereka kehilangan orang yang tercinta. Segala harapan musnah apabila orang yang tercinta sudah tidak ada lagi. Cinta yang dibina untuk memberikan yang terbaik kepada anak, isteri, keluarga, sahabat, andai dan sebagainya, akibat daripada peristiwa tersebut. Dan kita mesti mengabadikan, bukan sahaja menunjukkan kesediaan kita memberi sokongan. Ramai kadang-kadang kalau ada suatu kemalangan, kita hanya menzahirkan simpati kita dan selepas itu kita meninggalkannya. MH370 sebagai contoh, kita tidak pernah mengatakan bahawa kita berputus asa. Kita give up. Kita terus mencari dan mencari. Kita menggunakan seluruh apa yang termampu dalam kekuatan fizikal, akal, fikiran, kemahiran, pengetahuan yang ada sekarang ini untuk terus mencari. Kerana kita menghargai bahawa orang yang tercinta mungkin ianya hanya melibatkan beberapa ratus orang daripada beberapa juta orang, tetapi ini bukan soal bilangannya, tetapi soal komitmen yang mesti kita tunjukkan bagi memberi sokongan pada yang tercinta. Begitu juga dalam MH17 baru-baru ini, kita tahu perasaan orang yang kehilangan orang yang tercinta, kita berikan yang terbaik. Bukan sahaja untuk mengembalikan mereka yang gugur ke negara kita, tetapi lebih pada kita meningkatkan kesungguhan kita untuk bertindak, mendapatkan pembelaan, mendapatkan keadilan kepada orang yang kehilangan segala-galanya tadi. Jadi ini adalah merupakan suatu cara kita memberikan penghargaan bahawa
kita tidak boleh memandang rendah tentang soal cinta orang lain, tetapi musnah dan negara berada di belakang mereka. Dalam konteks itu, Datuk Seri, ada yang melihatnya bahawa kita telah mungkin terpaksa mengubah suai cadangan asal cara kita nak menyambut Hari Kemerdekaan ke-57 ini. Jadi mungkin untuk memberikan kepastian kembali kepada apa sebenarnya yang diteruskan dan apa yang diubah suaikan untuk Yalah, pada kali ini cadangan asal kita untuk menjadikan bulan kemerdekaan yang selalunya kita isytiharkan bermula pada tanggal 15 Ogos sehingga 16 September sebagai bulan kemerdekaan. Tapi biasanya kita mengadakan beberapa acara yang tetap. Misalnya naikkan jalur gemilang, kita beri orang bendera untuk dikebarkan, jelajah. Yang pentingnya pada 31 Ogos kita berhimpun di Dataran Merdeka melihat perarakan pelbagai aset ketenteraan, korporat dan sebagainya. Dan mungkin pada malam sebelum itu kita ada ambang merdeka dan seterusnya kita menyambut Hari Malaysia 16 September. Cadangan asalnya kita nak jadikan seluruh bulan itu ialah bulan yang penuh dengan karnival, penuh dengan pelbagai acara. Sama ada acara itu bersifat seni, bersifat keusahawanan, bersifat pameran, bersifat pertunjukan kreativiti rakyat negara kita, dan kita menggalakkan semua pihak menggunakan branding jenama Merdeka ini untuk mereka memperkenalkan jenama mereka. Bolehlah buat sale Merdeka, larian Merdeka, berbasikal Merdeka, membuat pertandingan pidato Merdeka dan sebagainya. Boleh ditempelkan sebab ianya akan mengukuhkan lagi apa yang disebutkan branding kemerdekaan yang kita nak pamerkan ini. Tapi apabila berlaku MH, kita ubah suaikan. Misalnya pelancaran kebar jalur gemilang yang patut dibuat pada hari 16 hari bulan malam tak dapat dibuat kerana selalunya acara awal ada tembakan bunga api, ada nyanyian, kerancakan dan sebagainya, tetapi kali ini kita rasa tidak sesuai. Tetapi daripada itu kita membuat suatu acara lain. Misalnya pada tanggal 18 hari bulan pelancaran itu dibuat di Putrajaya dengan mengundang seluruh warga Putrajaya. Dalam masa yang singkat kita mengumpulkan lebih pada 10,000 orang datang. Dan kita rasa terkejut dengan respons yang ditunjukkan. Acara ringkas tapi bermakna sekali. Lain-lain itu kita akan teruskan tetapi kita sesuaikan. Misalnya sudah tentu ambang merdeka, kalau ada countdown pun dalam acara yang sederhana, tetapi tidak ada letupan bunga api dan sebagainya. Itu saja. Tetapi satu perkara yang telah dirancang lebih awal disesuaikan dengan adanya satu acara dipanggil Memory Chowkit Road. Kita adakan dekat dengan Chowkit, dekat Jalan Tunku Abdul Rahman. Kita panggil Memory kerana ianya adalah merupakan kesempatan diberikan pada golongan-golongan seni untuk menterjemahkan perasaan mereka. Dan lagu Sudirman banyak lagu-lagu patriotik, lagu-lagu dan juga penyanyi lain yang berkaitan lagu-lagu ketuhanan, lagu yang bersifat balada syahdu misalnya, untuk kita dengar bersama dan berkongsi perasaan dan meluahkan perasaan kita pada hari itu. Bagi kita, masa depan mesti kita lalui. Kita tidak boleh mengatakan kita cepat merasa berada dalam keadaan murung yang berterusan dan menghentikan seluruh kegiatan kita dan sebagainya. Itu yang kita sesuaikan. Cinta itu ada lagi. Cinta itu mesti diteruskan dan mesti mekar berkembang sepanjang masa. Datuk Seri datang selalulah studio Awan ini dekat pada semua tempat yang Datuk Seri sebutkan tu, daripada dataran sampailah ke depan Sogo, boleh. Rahman. Tapi lepas ni Datuk Seri ni hebat bila bercakap juga tentang message. Kerana sekarang ni message merdeka ni juga perlu hadir di media sosial misalnya. Benar. Jika kita hanya bercakap di sini tapi dia tidak memberikan sebarang makna di media sosial, maka itu maknanya merdeka tidak mencakupi semuanya. Itu saya nak bincangkan Datuk Seri lepas ni. Twitter dia pun hebat. Jadi kita bincang
membincangkan aspek media sosial itu dan bagaimana kita nak membawa memori, rasa cinta dan kesyahduan tadi dalam arena media baru yang semakin mendominasi kehidupan, terutamanya kehidupan generasi muda selepas ini. Cinta bergema sejarah kebangkitan, semangat bagai pahlawan, alangkah bertuahnya. Kita punya rasa yang dalam pada pertiwi ini. Kita terus berganding ke mercu. Sementara membincangkan tentang Merdeka 57 ni, Tok Sri memang gemar bercakap tentang big data dan sebagainya, ICT dan peranan komunikasi dan mesej dalam media-media baru ni. Jadi bagaimana cabarannya untuk membawa semua ini yang telah kita bincangkan tadi supaya mendapat ikutan dan meraih semangat online dalam talian. Ya, saya belajar juga tentang perkara ini. Bukanlah saya pakar dalam soal ini. Saya belajar dengan adik-adik, saya belajar dengan ramai yang lebih memahami tentang soal penggunaan media talian dan sebagainya. Misalnya bila kita mewar-warkan tentang merdeka ini, kita tidak boleh mengandaikan semua orang menonton TV, orang mendengar radio, tak boleh andaikan orang baca surat khabar. Sebab itu dalam konteks sekarang ni yang perlu kita berikan media online. Sebab ianya lebih tepat menuju kepada sasarannya. Sebab itulah sebagai contohnya apabila kita mulakan hashtag Merdeka 57 misalnya, hashtag Merdeka 57. Yang terkini saya lihat tadi dari segi trendingnya, kita telah dapat impression lebih pada 1 bilion. 1 bilion ni selalunya ya kalau penyanyi-penyanyi Rihanna, Shakira apa sebagainya, kalau kita saja tak mampu. Tetapi kali ini artinya sambutan yang diberikan oleh ramai begitu mengkagumkan sendiri. Dari segi reach-nya lebih pada 20 juta dan kita percaya bahawa ia akan berkembang lagi dalam masa yang terdekat. Ada orang yang anak-anak muda yang saya tak kenal pun, saya perhatikan misalnya mereka mencipta hashtag Merdeka pick-up line. Wah, saya tengok macam mana mereka begitu kreatif. Misalnya tanya, ya kali ini Merdeka tak ada tembakan bunga api. Yang lain tanya, kenapa tu? Kerana kau dah selalu meletup di hatiku. Ataupun gitu. Kau ni macam British lah. Kenapa? Menjajah hatiku. Jadi jadi saya lihat anak-anak muda ini bila mereka mencipta line kata-kata yang macam tu ramai yang share. Tetapi semuanya dikaitkan akhirnya kenapa ke mana kita honeymoon hari ini, dia tanya. Tak mau ke mana-mana. Kenapa begitu? Kerana di sini lahirnya sebuah cinta. Jadi kata-kata macam tu bagaimana aspek virality di dalam media sosial ini dapat membantu kita untuk menyemarakkan ramai orang untuk masuk pada perbahasan mengenai Merdeka 57 dan sebagainya. Nilai interaktif tu saya rasa penting dalam media baru. Dan itu saya nak bersama rakan saya Zul ceritakan apa yang trending bagi kini trending dan Merdeka ni. Ya, saya kan Datuk Sri tak menyebut mengenai Merdeka Pick Up Line. Rupanya Datuk Sri juga menyebutnya kerana itu yang trending di media sosial pada hari ini. Dan sebenarnya kalau dilihat pada tahun-tahun sebelum ini, menjelang Hari Kemerdekaan, ramai yang akan berdebat dan juga mempertikaikan mengenai tema sambutan dan sebagainya. Tetapi ini sedikit berbeza pada tahun ini. Kerana dengan tema Malaysia Disinilah Ini Sebuah Cinta, ini seolah-olah satu tema yang universal dan ramai yang tampil dengan kreativiti masing-masing dengan menggunakan tema ini untuk bercerita mengenai apresiasi mereka terhadap kemerdekaan negara. Dan sebenarnya bukan saja hashtag Merdeka 57, tapi banyak lagi hashtag yang direka oleh anak-anak muda pada hari ini ataupun seluruh rakyat Malaysia untuk apresiasi mereka terhadap Hari Kemerdekaan. Antaranya hashtag kalau di Astro kita ada Kita Sama dan diiringi dan diselingkan juga dengan aktiviti menderma darah. Dan di media sosial sebenarnya ini adalah platform yang paling sesuai di mana mereka masing-masing berlumba-lumba untuk berkongsi dan juga mahu seluruh dunia tahu apakah inisiatif yang mereka lakukan untuk merdeka pada tahun ini. Ini antara beberapa inisiatif yang dilakukan dalam usaha menyemarakkan lagi Hari Kemerdekaan dalam beberapa hari lagi. Kita tengok apa yang dapat dikumpulkan oleh kami.
Kreatif ada yang mengecat tong kosong dengan lukisan tema kemerdekaan sebagai penyediaan untuk sambutan merdeka tidak lama lagi. Hairi Zubaidi pula menyambut merdeka dengan menyertai kayuhan Merdeka 2014 yang disertainya semalam. Selain itu, ada yang sudah pun memasang bendera Malaysia di rumah menunjukkan semangat ingin menyambut merdeka. Walaupun peperiksaan percubaan sijil pelajaran Malaysia SPM bakal menjelang tidak lama lagi, namun sambutan Hari Merdeka turut dirasai pelajar. Dalam pada itu, ada yang memakai baju jalur gemilang untuk melahirkan rasa patriotik dalam diri mereka. Dalam pada itu, ada juga yang mengatakan bahawa Hari Kemerdekaan pada tahun ini juga membawa makna yang besar kepada kita selepas tragedi berkembar yang terjadi pada tahun ini, khususnya selepas kehilangan MH370 dan juga MH17. Dan peristiwa ataupun Hari Perkabungan Negara tidak berapa jauh dengan Hari Kemerdekaan juga. Ada yang mengatakan bahawa banyak lagi yang boleh dilakukan dalam kita dapat bersatu dan dalam kita dapat menyampaikan mesej-mesej positif menjelang Hari Kemerdekaan. Itu antara perbincangan di media sosial dan sebenarnya banyak yang dapat kita lakukan lagi dalam menyemarakkan lagi kemerdekaan dan juga memberi interpretasi tersendiri terhadap kemerdekaan dan juga pengisian untuk masa akan datang di Malaysia ini, Cik Kam. Zul selalu bangga dengan lahirnya keluar dari Shah Alam UiTM ni. Ya, betul. Tapi saya nak minta Zul tengok pada satu sekolah menengah kebangsaan Jalan Bukit di Kajang yang mereka membawa hidangan ubi kayu dan sebagainya supaya murid-murid boleh rasa bagaimana pengorbanan zaman dahulu. Throwback kesusahan dahulu. Untuk menuju ke depan. Ya. Itu saya bincangkan nanti dengan Datuk Seri. Kita kena pergi rehat yang terakhir. Zul ni, Datuk Seri dia selalu kata, merdeka ni asyik tengok masa lalu je, throwback. Pergilah ke depan. Okay. Itu saya akan bincangkan dengan Datuk Seri lepas ni. Kita rehat dulu. Baik, terima kasih. Anda masih menonton Agenda Wani dan tadi saya jual satu soalan kepada Datuk Seri, iaitu memandang ke depan. Kerana mungkin setiap tahun bila jawatankuasa sambutan kemerdekaan melihat kepada sambutan itu, maka sentiasa nak melakukan pembaruan. Dan dalam konteks tahun ini, mungkin semangatnya lebih terbuka. Itu memukakan satu tanda baru menuju ke depan ini supaya penyertaan interaktif bersama rakyat dan masyarakat itu lebih meninggi. Ya, saya bimbang sekiranya ada orang melihat bahawa sambutan merdeka ini suatu manifestasi tentang sokongan politik kepada orang tertentu, parti tertentu dan sebagainya. Walaupun ada beberapa aspek dari segi sejarah yang tak boleh kita padamkan. Namun begitu, yang pentingnya ialah bagaimana memandang ke depan. Itu yang disebutkan. Sebab itu pada kali ini pandangan yang diberikan, kita pilih suatu tajuk yang bersifat universal yang tidak boleh dikaitkan dengan mana-mana kepentingan politik dan sebagainya. Dan dengan sendiri saya dapat rasakan pada kali ini lebih ramai tampil ke depan dengan pelbagai kreativiti mereka masing-masing. Tetapi ianya adalah merupakan permulaan kepada suatu bagaimana untuk menggerakkan massa. Merdeka itu mesti dilihat sebagai suatu movement massa, sebagai pergerakan massa. Tujuannya apa? Kalau kita sebutkan, movement ini memerlukan ada ideologinya, ada organisasinya dan ada acaranya, ada programnya. Dan ideologi merdeka itu mesti diperjelaskan bahawa merdeka bukan sekadar membebaskan negara kita daripada penjajah, sebab itu sudah diselesaikan. Tetapi mengisi makna kemerdekaan itu, menjadikan negara kita lebih kuat, lebih perkasa, kurang bergantung kepada negara lain dan rakyatnya dapat merasakan kebebasan yang sebenar pada diri kita. Itu ideologinya mesti dikembangkan. Kalau kita bercakap tentang merdeka tetapi kita menjerut pemikiran dan pergerakan rakyat, artinya kita tidak memenuhi tuntutan tersebut. Tetapi yang lebih penting pada kali ini, kalau saya sebutkan tentang di sini lahirnya sebuah cinta, ialah berkenaan bagaimana cara kita memberikan yang terbaik kepada mereka yang kita cintai, anak kita, keluarga kita. Sudah tentu anak kita sebagainya tidak akan dapat dibesarkan dengan baik kalau negara kita dalam keadaan yang
huru-hara misalnya. Keamanan itu adalah merupakan aspek yang penting. Keamanan ini memerlukan kerjasama dan pemahaman semua pihak. Kita mungkin berbeza, tetapi jangan kita korbankan keamanan yang kita nikmati sekarang ini untuk masa depan dan seterusnya. Mungkin saya nak minta pandangan Datuk Seri aspek yang agak berbeza, kerana apabila berlakunya MH370 dan MH17 tu, kita tengok hashtag yang ada dan kebanyakan komen itu mengatakan bahawa kita masih cintai dan cintakan Malaysian Airlines misalnya. Bagi saya itu juga satu penglahiran. Kerana dikala kita ditekan dengan tekanan yang begitu tinggi, cintanya kepada manifestasi negara dalam apa jua bentuk itu tidak mengira hari 31 Ogos tapi juga hari-hari lain itu, maka kalau disebut tentang Malaysia Airlines tadi, saya percaya bahawa ramai yang setuju apabila kita berhadapan dengan double tragedy. Yang pertama itu banyak kita mempersoalkan apa yang salahnya airport kita punya DCA, kita punya MAS dan sebagainya. Jadi yang kedua, saya rasakan terdapat suatu rasa rasa untuk bingkas kembali, tak membenarkan. Ini sebuah carrier. Kita lihat bahawa ianya diminati dalam pesawat tersebut 190 orang penumpang daripada 200 lebih itu orang luar Belanda memilih pesawat kita. Dan ia terjadi mereka tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang mempersalahkan carrier MAS dalam soal ini. Cuma di kalangan kita sahaja. Dan saya ingat pada hari itu apabila MAS telah menunjukkan segala sikap bertanggungjawabnya membawa pulang 20 jenazah yang pertama pada hari itu. Mendarat saja di sana, kita melihat tersergamnya pesawat 747 dengan nama Malaysia itu. Ia begitu dirasakan mengembangkan hati kita. Bahawa walau apa yang terjadi, inilah nama, inilah flag carrier yang membawa panji-panji yang bernama Malaysia yang mesti kita pertahankan dalam apa cara sekalipun. Terima kasih banyak Datuk Seri. Kita terpaksa ikut Twitter timeline ataupun garis masa Datuk Seri. Saya tahu. Saya letakkan di @501awani dan Twitter garis masa saya sendiri. Anda boleh pergi ke sana. Terima kasih banyak. Saya rasa ada banyak dugaan bagi negara tahun ini, tapi rasa cinta itu semakin menebal sebenarnya. Dan anda boleh hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada, Facebook, Twitter, Instagram, ataupun terus muat turun aplikasi Mudah Alih, kerana anda boleh menonton agenda Awani secara langsung di gadget Mudah Alih anda. Sekian, selamat malam, terima kasih. Jumpa lagi. Selamat menyambut Hari Merdeka ke-57. Cinta masih tetap di hati. Sekian.